Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alright. So pada pagi ini kita nak berkongsi tentang satu topik yang sangat-sangat menarik, iaitu detox. Servis perut anda. Jadi sebelum kita share pada pagi ini, so topik ni agak panjang sikit, tapi bagi saya ianya adalah satu topik yang sangat penting. Tu nampaknya. Berapa banyak kali sangat tu. Sangat penting. Sebab apa? Sebab kita kena faham betul, badan kita ni adalah satu-satunya tempat yang kita tinggal. Betul tak? Jasad kita ni Allah Ta'ala kurniakan pada kita untuk kita tinggal dan untuk kita beroperasi di bumi ni, sementara kita apa orang kata nyawa dikandung badan kan, sampai akhir hayat kita, inilah satu-satunya tempat tinggal kita. Betul-betul kan? Jadi persoalannya, bagaimana kita jaga badan kita ni yang kita guna pakai setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. So kita ambil perumpamaan yang paling mudah, sebuah kereta kan. Siapa yang ada kereta? Alhamdulillah kalau kita ada rezeki, kita ada kereta. Kereta ni memudahkan kita pergi A ke B dan sebagainya lah, untuk memudahkan kehidupan seharian kita. So bagi yang ada kereta, betul tak kalau saya cakap kita punya kereta kita servis? Kita tengok mileage dia kan. Kalau kereta baru 1000 km je dah terus hantar servis. Betul tak? Kan? Lepas tu kita tengok 5000 km hantar servis, 10000 km hantar servis kan. Lepas tu bila servis tu kita make sure tukar minyak hitam, cek air, coolant, habis semualah kita cek. Kan, kalau mekanik kata itu kena tukar, ini tukar, kita pejam mata tukar semua. Kan, tapi itu kenderaan kita. Soalan saya adalah badan kita ni berapa kali kita servis? Bila kali terakhir kita servis? Ni satu persoalan yang sangat-sangat menarik. Sebab sebelum saya ikut program macam ini, saya pun tak tahu. Tak pernah terfikir pun. Saya just fikir guna je badan ni lagi boleh. Kan? Lagi boleh. Tapi sebenarnya kita kena faham badan kita perlukan maintenance. So hari ni punya topik adalah detox. Kita kena servis perut kita. Nutrisi dan diet seimbang. Itulah intensive body cleansing. Kita nak buat pembersihan badan kita. Jadi secara semula jadi kita kena faham apa sahaja yang kita makan memberikan kesan ke atas sel darah dan sistem badan kita. Ini kita kena faham. Apa sahaja yang kita makan dan minum sebenarnya. Alright. Memberi kesan kepada sel darah dan sistem badan kita. Ini kita kena faham. Jadi apa saja yang kita letak dalam mulut kita, masuk dalam badan kita, ada kesan. Jangan ingat tak ada kesan. Ada kesan. Ini kita kena faham betul-betul. Jadi sebelum nak masuk apa-apa dalam mulut, berfikir dulu. Adakah dia bagi kesan positif atau kesan negatif? Sebab kalau kita tak fikir benda ni, kita kena ingat. Kadang-kadang benda tu tak bagi kesan serta-merta, tapi dia akan bagi kesan jangka masa panjang. Sebab kata Cikgu Razak lah, kalau kita suka minum manis, nanti kita dapatlah dividennya. Betul? Alright. Jadi 8 tanda badan anda penuh toksin. Ini kena ambil tahu. Kena ambil tahu. 8 tanda badan kita penuh toksin. Maknanya banyak sangat benda-benda yang tak bagus dalam badan kita. Yang pertama, kalau kita ada masalah sembelit. Anda perlu buang air besar 2 kali sehari. Maknanya apa? Susah nak pergi toilet. Maknanya sekali tak cukup. Kembung perut. Usus tidak bersih menyebabkan angin terperangkap. Sakit kepala. Asyik sakit kepala aja. Kan? Pernah tengok tak iklan? Jangan risau kalau sakit kepala. Kan? Alright. So kalau sakit kepala, risaulah. Sebab apa? Badan penuh toksin. Kemudian kita letih dan lesu. Cepat letih dan lesu. Mulut berbau. Ini bukan mulut berbau sebab berpuasa. Tapi mulut berbau sebab usus kita kotor. Hati-hati. Kemudian perut buncit. Najis terkumpul lama. Ya Allah. Takut dalam usus yang mengeras. Perut kelihatan boroi walaupun berat badan normal. Ramai macam ni. BMI cantik. Tapi perut buncit. Perut boroi. Hati-hati. Sebab ini maknanya mungkin ada masalah toksin yang tinggi di bahagian perut. Kulit yang kusam. Dan kemaruk makan. Kan? Asyik nak makan aja. Siapa sini ada masalah ni? Ataupun pernah ada masalah ini? Kan? So kalau kita tengok, adalah benda-benda ni, hati-hati dan mungkin kita kena start berfikir untuk lakukan perubahan. Alright, so ini benda yang sama, cuma dalam bentuk gambaran lah.
Alright. So hati-hati 8 tanda ni make sure kita ambil tahu, prihatin. Okey. Jadi apakah kelebihan program kita? Untuk anda yang menonton, untuk anda yang dah ikut, kita punya program adalah program yang membantu anda untuk melakukan intensive body cleansing, iaitu IBC. So kelebihan program kita ada 3. Pertama, kita bantu anda untuk dapat berat badan yang ideal. Berat badan ideal ni maknanya anda punya BMI adalah antara 18 hingga 25. Dan program kami sangat-sangat bagus untuk bantu anda turunkan berat badan. Malah ramai sangat orang, beribu-ribu orang. Kalau kata seluruh dunia tu saya rasa ratusan ribu lah yang telah mendapat kesan yang amazing, dapat result amazing untuk dapatkan berat badan yang ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, program IBC kita akan tolong anda kawal peratusan lemak. So bagi lelaki, kita kena pastikan peratusan lemak dalam badan kita 20% ke bawah dan wanita 30% ke bawah. Jadi ini kita kena jaga. Dan yang ketiganya, kesihatan badan. Program kita akan membantu badan kita sihat. Siapa sini nak sihat? Boleh type dalam chat box. Type, sihat, saya nak sihat. Kita aminkan doa tu. Alright, so nak sihat maknanya apa? Visceral fat bawah 9. Air dalam badan antara 50 ke 60% dan fizik rating kita, susuk tubuh badan kita 5 atau 6. So ini antara kelebihan-kelebihan intensive body cleansing program kita. Alright. So kesan IBC. So bila anda ikut program kita, yang bestnya adalah apa? Pertama, kita akan rasa lebih segar. Kita rasa lebih energetik. Sebab itu kalau kita tengok semua orang dalam grup ni, wow, energi luar biasa. Betul-betul? Kan? Sangat-sangat best, sangat basic. Tengok wajah-wajah. Siapa on video kita tengok, semua muka ceria, bertenaga. Alright. So itu satu kesannya. So kalau kata anda down, negatif, anda ikut aja program ni, boom, terus jadi positif, kita transform. Yang keduanya, semua sistem badan akan bertambah baik, insya-Allah. Dengan izin Allah, semua sistem badan akan bertambah baik. Terutamanya, ini sangat penting, sistem pernafasan dan pencernaan. Ingat, kalau nak kurus dan slim, itu hanyalah matlamat jangka pendek. Tapi matlamat yang kita nak adalah sihat dan bebas penyakit sepanjang hayat kita. Betul? Siapa nak sihat sehingga akhir hayat? Itu adalah impian saya, cita-cita saya dan doa saya hari-hari. Saya nak sihat hingga ke akhir hayat supaya dapat nak beribadat dengan keadaan yang sempurna. Maknanya harapan saya kalau panjang umur, umur 80, 90 masih lagi boleh solat dengan sempurna. Tak ada masalah nak rukuk, sujud. Itulah niat saya. So you are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan. Cuba tengok. Kalau ada pilihan, yang mana satu badan yang anda nak? Kan? Betul? Sebab kita kena faham. Badan kita ni, kan, dia macam ni lah. Badan kita tak boleh tipu apa yang kita makan. Percaya tak apa saya cakap? Setuju tak apa saya cakap? Badan you tak boleh tipu. You tengok badan orang tu, you boleh agak ada apa yang dia amalkan. You tengok badan you, orang lain tengok, oh dia ni amalan dia sihat. Betul-betul? Badan kita tak boleh tipu. Kalau kita tengok badan kita hari ni, kita tak puas hati, kita tak happy, percayalah sebenarnya kita yang bersalah. Kita yang letak diri kita dalam posisi tu. Because you are what you eat. Tak boleh lari. Jadi kalau kita tak happy, apa nak buat? Kita berubah. Betul-betul? Siapa setuju? Kan? Alright? Okay. So bagaimana nak mula? Ni dia. So yang terbaik untuk kita mulakan hari kita adalah dengan sarapan sihat. Ini yang penting. Sebab itu kenapa dalam program ni kita ada sesi berkongsi ilmu ni. Sebab apa? Kita kena faham. Sekadar kalau kita nak turunkan berat badan saja tak cukup. Tak cukup. Kita kena faham di sebalik tu apa pasal kita nak mula ni. So katalah matlamat kita nak sihat. Why kita nak sihat? So kita kena faham kenapa kita nak ambil sarapan sihat. Sebab kita nak di awal pagi kita start dengan benda yang terbaik. Kita letak benda yang terbaik dalam badan kita. So pagi-pagi kita dah minum shake. Kita dah minum aloe vera. Kita dah minum teh. Kita minum shake. Lagi best kalau anda nak lebih power, buat 1, 2, 3, 4, 5. 1 collagen, 2 aloe vera, 3 shake. Kan? 4 letak mix fiber dan dalam shake tu letak protein. So 1, 2, 3, 4, 5 pagi-pagi. Wow, luar biasa. Kan? Lepas tu kita make sure kita snacking sihat, makan tengah hari, makan malam.
Kemudian kita jaga dengan pergerakan aktif kita dan bagi rehat yang cukup. So ingatlah ni kan, I respect my body and choose to eat healthy food. Nampak? Satu kata-kata hikmah yang amazing. Kita kena hormat badan kita. Kita kena sayang badan kita. Kita kena apa orang kata? Syukur dengan nikmat yang Allah bagi badan kita ni. So kita kena buat keputusan untuk makan dengan sihat. Jangan buat badan kita lebih kurang. Ini tidak, ada setengah orang makan lagi boleh. Semua ikut sedap tekak. Nak benda sedap aja. Tak boleh macam tu. Kita kena ambil tanggungjawab. Jadi kesan kurang nutrisi. So kalau kita tak cukup nutrisi, inilah kesannya. Secara fakta, seseorang yang dalam diet tetapi makanan yang diambil tidak mengandungi nilai nutrisi, akan mengalami kenaikan berat walaupun dia dalam keadaan berjaga-jaga. Itulah dia, hati-hati. Ramai orang diet tapi tak turun-turun. Betul-betul? Ataupun ramai sangat orang yang nak turun berat badan. Mula-mula dia tak makan. Tapi lepas tu berat dia naik luar biasa. Nah, ini kita panggil rebound effect. Sebab pemakanan yang betul tidak diamalkan. Itu sebab ramai orang kecewa. Dan salah satu lagi sebabnya kerana tiada ilmu. Ataupun kurang ilmu. Pernah tak dengar orang kata, dia nak turunkan berat badan jadi dia tak makan nasi? Siapa pernah dengar ni? Ada tak jumpa orang macam ni? Tak makan nasi. Kita tanya dia, kenapa tak makan nasi ni? Kan? Ya, aku tengah nak turun berat badan. Tapi kita tengok bihun dia makan 3 pinggan. Bihun makan 3 pinggan. Roti berkeping-keping. Tapi nasi tak makan. Sebab apa? Sebab kita ilmu kurang. Kan? Padahal daripada dia makan bihun dengan roti, baiklah dia makan nasi tu terus. Sebab dari segi kalorinya mungkin nasi tu semangkuk dah cukup banding dengan makan bihun 3 pinggan. Betul-betul? Lalas tak turun, terus give up. Kan? Itu yang ada orang kata dia ada penyakit gemuk. Bayangkan, ada orang siap cakap, saya tak boleh buat apa-apa, saya memang ada penyakit gemuk. Bukan itu. Yang penting kita kena ada ilmu dan kena ada bimbingan. So kurangnya nutrisi dalam makanan, ini satu lagi perkara yang kita kena faham. Jika sekitar tahun 80-an, sebiji apple hijau sudah cukup untuk badan menerima zat dan nutrien. Tahun 80-an. Tapi pada zaman sekarang, untuk dapat nilai zat yang sama, mungkin kita perlu makan 10 biji apple. Itu hakikat dia. Kenapa? Sebab pertama kita kena faham, populasi dunia sangat ramai hari ini. Dulu mungkin buah apple akan berbuah ikut musim, betul-betul? Tapi permintaan satu dunia sekarang, disebabkan teknologi, kita tak tahulah apa dia orang buat dekat tanah, baja apa yang dia guna, semburan apa yang dia guna, mungkin pokok apple boleh berbuah 3-4 kali. Biasa patut sekali je, boleh berbuah 3-4 kali. So maknanya apa? Khasiat daripada makanan yang sama, tidak sama lagi. Jadi ini benda-benda yang kita kena faham. Ini benda-benda yang kita kena faham. Alright? Jadi kurangnya nutrisi dalam makanan. Okay, so program menyeluruh. Dalam kita punya program IBC, dia bukannya diet. Tetapi mengamalkan pemakanan sihat dan bersih serta gaya hidup aktif. So kita recommend lepas anda dah ikut program 11 hari kita, ikut lagi 21 hari ke sebulan supaya anda boleh jadikan ini amalan ataupun habit. Sebab itu semalam saya kongsi tentang 21 hari untuk ubah tabiat kita. Alright. So di sini saya kongsikan beberapa trend ataupun diet pemakanan yang orang amalkan. Mungkin anda pernah dengar tapi bolehlah cari maklumat sendiri di laman web. Siapa sini pernah dengar Atkins diet? So Atkins diet ni dia fokus kepada pengambilan protein. Alright, so saya tak nak cakap diet mana yang terbaik, diet mana yang tak baik. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Kita pilihlah yang mana selesa untuk kita. Alright, so nanti ni anda boleh baca tentang Atkins diet. Ada juga fat flush diet. Fat flush diet. So ini antara nama-nama diet yang anda boleh baca nanti. Saya tak nak go into detail. Ada juga makan ikut jenis darah anda. Darah anda O makan macam mana? Darah A makan apa? Darah AB kan. Saya bila first time dengar ni, wow, saya kata dahsyatnya. Saya tak pernah tahu ada benda-benda ni. Kan? So itu antara diet-diet yang mungkin anda pernah dengar. Jadi perbezaan diet-diet ni dengan kita punya IBC adalah kita kena faham kita adalah pemakanan sihat. Alright. So salah satu fungsi lemak badan adalah menyimpan toksin berlebihan untuk melindungi sel-sel badan daripada dirosakkan oleh toksin.
Orang yang terlebih berat badan adalah kandungan toksin dalam badan dia tinggi dan biasanya disebabkan lemaknya pun tinggi. So kita punya program adalah nutritional rebalancing. Dia bukan diet. Kita tengok gambar ni betul-betul. Ini adalah IBC. Program yang kita sedang ikut sekarang. Alright. So kalau kita diet, kita nak turun berat badan tapi kita tak jaga pemakanan, nampak? Ini semua toksin. Ini semua toksin. So mungkin kita turun berat badan. Sebab kita diet. Tapi bila kita berhenti diet, dia akan rebound balik. Toing. Dia rebound balik. Sebab itu kalau kita tengok bulan Ramadan, ramai yang ambil kesempatan Ramadan, dia buat diet. Sebab dah tak makan. Sebab itu Ramadan dia turun berat badan. Amazing. Memang turun. Confirm lah tak makan. Tapi kenapa masa raya tak payah lama. 3-4 hari raya dah naik 2-3 kilo. Sebab apa? Kita tak selesaikan masalah ini. So program kita bukannya diet. Tapi lebih kepada nak rebalance balik nutrisi dalam badan. Sebab itu program kita adalah pembersihan pada tahap sel. Sebab itu kita amalkan minum aloe vera, minum teh, makan shake pagi-pagi sebab kita nak bagi nutrisi ke dalam badan. Sebab itu bila anda ikut program ni, kan, siapa yang dah ikut program, betul tak kalau saya cakap? Dia memang berbeza. Anda akan rasa lebih energi, lebih ringan, lebih positif. Betul-betul? Siapa setuju dengan saya? Ini pengalaman masing-masing. Alright? So inilah dia perbezaan lagi sekali. Nampak So bila kita dah ada nutrisi, kita boleh maintain. Nampak? Sebab matlamat kita bila kita nak turun, kita nak kekal. Betul-betul? Kita tak naklah balik, naik. Kan? Lepas tu kembali kepada perangai lama, tu kita tak nak. Jadi outcome dia. Ini macam saya cerita tadi lah, dia rebound. Tapi kalau kita ikut program intensive body cleansing, kita akan buang lemak, bina otot, insyaAllah kita feel good dan kita look good. Ini saya pinjam testimoni, nampak ni puan ni. Wow, amazing. Turun 28 kilo. Ni kerana ikut program sahaja. Nampak tak? Sangat-sangat berbeza. Ni dia jadi macam reverse aging. Betul tak? Kan? Dia jadi nampak muda balik. Betul? Alright. So keputusan individu adalah tidak tipikal dan berbeza-beza. So yang penting mesti ada coach. Alright. Tetapkan matlamat. InsyaAllah kalau kita buat betul-betul, kita boleh capai apa yang kita nak. Alright.